Assalamualaikum, salam Malaysia Madadi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Bernama TV. Untuk hari ini, secara langsung berkenaan dengan program ASEAN Petang ini. Seperti biasalah, setiap hari Jumaat kita akan membawakan perkembangan dari negara-negara jiran, khususnya seluruh ASEAN. Dan seperti mana kita semua sedia maklum, Malaysia akan menjadi pengerusi bagi ASEAN 2025 dan Bernama TV konsisten untuk membawakan perkembangan berita berkenaan dengan ASEAN menjelang sidang kemuncak ASEAN nanti. Kerana secara tidak langsung Bernama dilantik sebagai media rasmi bagi ASEAN kepengerusian Malaysia pada tahun hadapan. Baik, seperti biasa saya Syahira Bahtiar ditemani oleh rakan pengacara saya pada hari ini. Ya, Ana Zulkifli. Baik, Syahira tadi macam terkejar-kejar hujan ya dulu. Alhamdulillah cuaca hari ini baik seperti sebelum-sebelumnya, tetapi mungkin ada perkembangan cuaca yang ingin Liana sampaikan ataupun berkenaan dengan apa yang terjadi di ASEAN pada sepanjang minggu ini ataupun hari ini. Ya, cuaca sebenarnya panas bukan di negara kita tetapi panas di negara barat. Sebenarnya kita maklum semalam baru saja selesai dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2024 di mana menyaksikan kemenangan Donald Trump untuk kali kedua dilantik sebagai Presiden Amerika Syarikat dan kita panggil sebagai Trump 2.0. Ini adalah satu berita yang menggemparkan kerana mereka meramalkan VP atau Vice President Kamala Harris akan menang untuk pilihan raya ini, tetapi sebaliknya berlaku dan seperti mana ini orang kata telah di populariti Donald Trump ini telah mengambil alih untuk mengalahkan pesaingnya itu Kamala Harris, di mana pentadbiran Trump membawa cabaran baru untuk perniagaan di Thailand. Mengapa? Mari kita baca sikit apakah perkembangannya, di mana kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2024 pada hari Rabu membawa perubahan jelas dalam susunan global dengan perubahan besar yang perlu disediakan oleh perniagaan Thailand. Ini menurut Majlis Pengirim Nasional Thailand TNSC pada hari yang sama yang dikeluarkan di bawah dasar Amerika First Trump. Perdagangan global akan menjadi lebih terpecah dengan dua blok kuasa utama Amerika Syarikat dan China menjadi semakin berjauhan. Ini menurut Ketua TNSC iaitu Chan Charoen Suk, di mana perniagaan Thailand terutamanya pengeksport perlu cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah kerana faktor luaran lain boleh mencipta impak langsung dan tidak langsung yang tidak dapat dijangka pada bila-bila masa, dengan kemungkinan perang perdagangan Amerika Syarikat China yang baru di horizon. Cham berkata Thailand perlu mewujudkan iklim pelaburan yang akan merangsang pemindahan asas pengeluaran dari negara China serta meletakkan negara sebagai hub logistik serantau, dan beliau juga menggesa perniagaan Thailand untuk mencari pasaran baru untuk mengimbangi kesan dasar perdagangan luar Amerika Syarikat yang baru. Dan jika Amerika Syarikat mengamalkan dasar yang menentang kenderaan elektrik ataupun EV dan memberi tumpuan kepada kenderaan enjin pembakaran dalaman, berkemungkinan menjadi peluang untuk Thailand memperluaskan ekspor alat ganti otomotif ke Amerika Utara dan juga Selatan. Ini menurut beliau bahawa rundingan perdagangan luar Thailand pada masa depan perlu mengambil kira impak dari semua pihak kerana isu ini akan membawa dan akan menjadi lebih sensitif berikutan perpecahan blok kuasa utama. Sudah pastilah blok-blok negara-negara serantau, negara-negara yang besar seperti China, Rusia dan sebagainya akan mempunyai mereka punya abang kata pandangan, perspektif mereka tersendiri terhadap kemenangan Trump ini. Baik, masih lagi mengenai liputan di negara jiran kita iaitu Thailand, di mana Thailand menyasarkan untuk menarik 8 juta pelancong Eropah pada tahun hadapan, menyumbang kepada jumlah pelancong jarak jauh yang baru iaitu 11 juta orang, di mana Kementerian Pelancongan dan Sukan berjanji untuk mempercepatkan usaha bersama syarikat penerbangan dan duta untuk menyumbang semula penerbangan antarabangsa secara penuh. Menurut Menteri Pelancongan dan Sukan Sorawong Tiantong, pelancongan Thailand pada masa depan cerah, dinamik dan penuh peluang, juga sedang melabur dalam infrastruktur, memperkemaskan proses visa dan mencipta produk serta perkhidmatan baru untuk memastikan Thailand kekal di barisan hadapan pelancongan global. Beliau
beliau berkata demikian pada pameran pelancongan dunia WTM 2024, salah satu pameran perdagangan pelancongan terbesar yang diadakan di London antara 5 hingga 7 November. Selepas acara tersebut, beliau akan menjemput duta asing ke Thailand dengan fokus pada pasaran utama seperti UK, Jerman, Eropah Timur dan Timur Tengah bersama wakil syarikat penerbangan untuk membincangkan penerbangan dan persiapan untuk tahun 2025, terutamanya semasa musim puncak. Dan beliau berkata Kementerian Pelancongan dan Sukan akan bekerjasama dengan kementerian lain seperti Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan untuk program subsidi seperti pengurangan harga bahan api dan cukai untuk syarikat penerbangan. Dan tahun ini Thailand menjangka menerima 9.6 juta pelancong jarak jauh, termasuk 7.3 juta dari Eropah, dan itu menurut pihak berkuasa pelancongan Thailand. Dengan 11 juta pelancong jarak jauh pada tahun depan, hasil pendapatan negara dijangka melebihi 896 bilion baht, berkongsi 40% daripada keseluruhan asing sebanyak 2.2 trilion baht. Ini juga antara inisiatif yang saya kira boleh dipertimbangkan ataupun digunakan oleh negara kita sendiri, memandangkan pada tahun hadapan Malaysia menjadi pengerusi bagi ASEAN. Pastinya pelbagai acara-acara dan infrastruktur yang menarik dan baharu yang ingin dipertontonkan dan ingin diberi sebagai perkhidmatan ataupun servis kepada pelancong-pelancong yang bakal masuk ke dalam negara di Malaysia ini. Ya, itu masih lagi berkenaan dengan Thailand, tetapi ini pula berkenaan dengan negara jiran kita di Singapura, di mana Singapura memaklumkan mereka kini memerlukan pengimpal dalam sektor pembuatan kapal, pekerja mahir dalam pengeluaran elektronik dan pekerja berpengalaman dalam sektor pembinaan. Dan ini menurut Kementerian Tenaga Kerja yang berhasrat untuk mengeksport lebih banyak pekerja Thailand ke Singapura, terutamanya dalam sektor astaka perkapalan. Dan ini menurut Menteri Tenaga Kerja, di mana beliau berkata pada hari Ahad bahawa beliau bersama dengan Setiausaha Tetap Kementerian Bun Sung Tapcayuth telah ke Singapura hujung minggu lalu dan berbincang dengan pegawai dari Pejabat Tenaga Kerja Singapura, Ahli Perniagaan Singapura dan Urirat Charatoh, Duta Besar Thailand ke Singapura di Kedutaan Thailand. Dan beliau berkata hampir 4,000 pekerja Thailand bekerja di Singapura dan kebanyakan mereka terlibat dalam sektor pembinaan, pekerja pengeluaran, pengimpal, pramugari, buruh, pengeluaran alat elektronik, pemasang paip dan juga pekerja am. Dan pekerja Thailand boleh datang bekerja di Singapura, ini menurut beliau, kerana pekerjaan tersebut adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran mereka selain memberi peluang untuk memperoleh pendapatan untuk menyokong keluarga mereka. Dan mengeksport pekerja Thailand juga sebenarnya merupakan dasar utama kementerian di Singapura ini, kerana ingin mempromosikan kemahiran pekerja Thailand di luar negara untuk mereka membawa pulang pendapatan ke negara itu. Dan terdapat permintaan yang tinggi juga untuk lebih ramai pekerja pembinaan untuk menyokong perkembangan pelbagai projek, terutamanya dalam sektor astaka perkapalan. Sebenarnya apa itu astaka perkapalan? Pekerjaan dalam sektor astaka perkapalan merangkumi pembinaan, pembaikan dan penyelenggaraan kapal, di mana pekerja Thailand boleh memegang pekerjaan sebagai buruh am, pengimpal, pelukis dan plat kapal tanpa perlu menduduki ujian sebelum memulakan kerja. Dan ini sebenarnya merupakan peluang terbaik untuk rakyat negara Thailand untuk mengeksport lebih banyak lagi dan juga mengambil peluang untuk bekerja di Singapura. Mereka yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut di Jabatan Pekerjaan di negeri mereka. Baik, seterusnya apa yang berlaku ni? iPhone 16 yang apa ceritanya ni, Syaira? Ceritanya bukan di negara kita tetapi di negara jiran kita, iaitu Indonesia, di Jakarta. Ini antara yang perkongsian ingin kami berikan mengenai keputusan Indonesia untuk melarang penjualan siri iPhone 16 bertujuan untuk melindungi industri domestik dan tenaga kerja. Itu menurut Pengerusi Majlis Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Dan beliau berkata bahawa Indonesia sangat terbuka kepada sebarang produk, terutamanya jika ia dihasilkan secara domestik, kerana mereka ingin mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Dan beliau turut menambah bahawa Indonesia bukan sahaja memfokuskan kepada teknologi tinggi tetapi juga kepada pelaburan yang padat tenaga kerja. Kerajaan Indonesia
Malaysia, jika kita imbas kembali, telah melarang siri iPhone 16 dan Google Pixel daripada pasaran Indonesia kerana kedua-dua produk telefon pintar tersebut tidak memenuhi syarat tahap kandungan domestik iaitu TKDN. Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menyatakan bahawa beliau merancang untuk mengambil tindakan terhadap platform e-dagang yang didapati menjual siri iPhone 16 dan Google Pixel di negara itu kerana kerajaan tidak memberi kebenaran untuk penjualan produk tersebut, dan Kementerian Perindustrian telah mengisytiharkan bahawa iPhone 16 tidak boleh dijual di Indonesia sehingga Apple memenuhi syariat kandungan domestik sebanyak 40%. Kementerian tersebut juga sedang mempertimbangkan untuk menyah aktif nombor siri IMEI produk iPhone 16 yang didapati diperdagangkan di dalam negara. Dan setakat ini telefon pintar iPhone 16 yang telah memasuki Indonesia adalah terhad kepada penggunaan peribadi dan pelancong dari luar negara yang memasuki negara itu. Dan saya juga difahamkan bahawa satu inisiatif ini sebenarnya boleh dipandang dari sudut positif kerana ia memberi satu sokongan yang padu kepada orang kata pekerjaan tempatan itu sendiri. Dan sebenarnya iPhone 16 ni masih lagi boleh digunakan di Indonesia, tetapi dilarang penjualannya daripada negara itu sendiri, dan tidak menjadi keheranan kerana sekiranya kita mendapat lihat bahawa ada penduduk di sana masih menggunakan iPhone 16, sedangkan kerajaan kata tiada penjualannya, hanya tiada penjualannya tetapi masih lagi boleh digunakan sekiranya ia dibeli bukan daripada negara itu sendiri. Sudah pastilah berkenaan dengan teknologi ini kita akan menyentuh juga berkenaan tadi Syaira berkata berkenaan dengan iPhone 16. Tapi sekarang saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan Mastercard melancarkan perkhidmatan baru yang dikenali sebagai Pay Local, di mana Pay Local ini boleh membolehkan penyedia dompet digital di seluruh negara Asia termasuk di Kemboja untuk memudahkan pembayaran kad dari lebih 2 bilion pemegang kad Mastercard. Di mana Mastercard Pay Local ini berintegrasi dengan dompet digital popular di Asia seperti Bakong di Kemboja, Dana di Indonesia, Touch and Go di Malaysia dan juga Langkapay di Sri Lanka. Dengan Pay Local, penduduk tempatan dan juga pelancong antarabangsa boleh menghubungkan kad kredit atau debit Mastercard mereka ke dompet digital yang serasi dan membuat pembelian di lebih 35 juta peniaga di rantau Asia Pasifik tanpa perlu membuat persediaan atau memuatkan dana ke dalam akaun berasal. Ini sangat menarik kerana perkhidmatan ini turut termasuk pilihan untuk dompet digital yang disambungkan dengan kad seperti GrabPay di Asia Tenggara, Maya di Filipina dan True Money di Thailand, mempromosikan pengalaman pembayaran yang disatukan di pelbagai rantau. Ini sebenarnya kalau mereka suka shopping inilah kemudahannya. Inilah orang kata kemudahan yang paling wanita mahu kan. Betul tak? Baik, seperti biasa Liana, Asia petang ini kita akan bergabung dengan rakan dari negara China kita untuk membawakan topik-topik yang cukup menarik. Dan apa topik kita pada hari ini? Hari ini dikabarkan ada satu video muzik berkenaan dengan Hi China, rasai pesona budaya Cina. Kita bersama dengan Isa Zubir dari CMG di China bersama dengan tetamunya Latifah Huang. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan-rakan di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria dan juga selamat petang diucapkan kepada semua penonton edisi Asia khususnya yang berada di Malaysia. Dan sebenarnya kali ini kita nak membawakan episod yang lebih santai dan juga lebih rileks. Kalau sebelum ni kita mungkin sedikit fokus kepada isu-isu pembangunan teknologi, kita berbicara mengenai ekonomi dan perkongsian bilateral di antara beberapa negara ataupun khususnya antara negara China dan juga Malaysia. Kali ini lebih istimewa, kita jemput seorang artis yang mana akan bercerita mengenai MV Hi China. Kita juga akan bercakap mengenai tempat-tempat menarik yang ada di negara China ini dan juga mengenai satu tempat iaitu Quanzhou, kalau saya tak salah sebut, yang mana tempat ini katanya mirip seperti negeri Melaka. Siapakah tetamu kita pada hari ini? Bersama dengan Latifah Huang. Selamat datang Latifah kerana sudi bersama dengan edisi Asia. Latifah, saya nak tanya sikitlah. Kita nak mulakan soalan kita dengan MV China ini. Mungkin Latifah boleh kongsikan mengenai MV China yang dilakukan baru-baru ini?
Boleh. Hai semua, nama saya Latifah. Saya seorang wartawan yang masih lagi belajar bahasa Melayu. Saya merasa sangat bersyukur boleh menyertai rakaman MV tersebut. Dan MV Hi China merupakan MV yang dibuat untuk menunjukkan keindahan dan kekayaan budaya China dengan cara yang lebih seronok dan lagi mudah diingati. Okey, Latifah kata cara lebih seronok dan mudah diingati. Maksudnya yang catchy lah kan. Mungkinlah untuk penonton-penonton kita nyanyikan sedikit lagu daripada MV China itu. Boleh. Let's go quick 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 follow China's heartbeat，你的心跳我的心跳汇成动人旋律。Let's China style 是我永恒不变的爱言。 Wow, saya sebenarnya tak berapa faham lirik yang dalam bahasa Mandarin, tapi saya boleh tangkap jugalah lirik yang dalam bahasa Inggeris. Mungkin Latifah boleh kongsikan apa maksud lirik dalam MV Hi China ini yang Latifah nyanyikan sebentar tadi. Boleh. 你的心跳我的心跳 maksudnya your heartbeat my heartbeat 汇成动人旋律 macam menjadi irama yang sangat merdu. Jadi MV China ini sebenarnya dibuat sempena apa? MV ini dibuat sempena sambutan ulang tahun ke-75 penubuhan Republik Rakyat China pada tahun ini. Yang lagi istimewa, kami membuat satu challenge China Style di dalam TikTok dan sudah ramai pengguna TikTok menyertai dalam aktiviti ini dan mereka boleh memilih filter dan juga membuat gaya yang tertentu dan siarkan. Dan juga saya difahamkan melibatkan penyertaan daripada beberapa jabatan. Ya, MV ini disertai oleh pemuda-pemuda dari beberapa jabatan di bawah Pusat Program Bahasa Asia dan Afrika CMG. Ada yang dari Jabatan Bahasa Melayu. Iaitu Latifah. Yes, Okey. ada yang dari Jabatan Bahasa Tamil, ada yang dari Jabatan Bahasa Turki dan ramai lagi. Okey, itu kalau kita bercakap mengenai MV Hi China yang baru-baru ini kita lihat ramai rakan-rakan di pejabat ini menyanyi dengan cukup gembira di sekitar Beijing ini. Kita juga nak tanya mengenai satu program yang dihostkan oleh Latifah iaitu Cuti-Cuti Subway. Yang mana program ini memperkenalkan keindahan Beijing ini dengan cara yang istimewa iaitu pergi ke tempat-tempat ini dengan menaiki subway. Mungkin Latifah boleh kongsikan mengenai program Cuti-Cuti Subway ini. Ya, betul. Saya dah banyak pergi tempat-tempat yang menarik ke Beijing untuk buat rakaman cuti-cuti subway. Dan setakat ini, saya sudah siarkan 6 episod. Sebenarnya, untuk program ini ada 2 orang host, iaitu saya dan Isa. Dan kami pernah naik basikal menyusuri paksi dengan Beijing. Kami juga pernah pergi Museum Negara China untuk tengok 10 koleksi yang paling bernilai. Dan kami juga pernah try sarapan yang sangat-sangat khas di Beijing iaitu touzhi. Saya takkan cuba toce dah selepas ini. Macam mana Latifah suka ke makan toce? Saya juga tak boleh tahan. Tapi saya rasa kalau korang datang ke Beijing wajib cuba. Betul, itu merupakan sarapan khas masyarakat ataupun penduduk Beijing yang mana selain daripada kita ada roasted duck, korang datang ke Beijing bukan hanya tengok Tembok Besar Cina, korang boleh cuba juga sarapan istimewa Beijing iaitu toce. Okey, jangan lupa untuk cuba. Okey, Latifah, kita dah cakap mengenai cuti-cuti subway, program yang mana kita pergi melancong ataupun melawat tempat-tempat menarik yang ada di Beijing. Saya difahamkan ada satu lagi program yang sama, hampir sama macam cuti-cuti subway, tetapi kali ini membuat rakaman di luar, di provinsi yang berbeza, bukannya di Beijing, iaitu program Cuti-Cuti China. Ya, betul. Sebagai seorang wartawan, saya selalu pergi ke tempat-tempat untuk membuat liputan ataupun buat konten. Itulah sesi video yang bernama Cuti-Cuti China. Hampir sama dengan Cuti-Cuti Subway, tapi itu bagi keseluruhan China. Dan selain Beijing, kami juga pernah pergi Hangzhou, naik boat di West Lake, dan kami pernah ternampak seorang pakcik sedang ajar menari dan saya dah sempat beritahu Isa, saya terus bertanya dia, boleh tak kami nak belajar menari daripada anda? Dia sangat ramah dan sudi ajar walaupun kami tak kenal dia sebelum ini. Dan kami juga pernah pergi ke Ningbo untuk menjumpa 9 kawan Malaysia yang bekerja di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Proton di sana. Kami juga sempat mengunjung pejabat
mereka ada gambar Twin Tower, ada ruang solat, ada tandas yang sama lah seperti di Malaysia. Dan mereka bekerja di situ dengan partner China. Saya pun membuat satu quiz bahasa Melayu untuk partner China di sana sebab mereka boleh faham dan cakap sikit-sikit bahasa Melayu. Sebenarnya program yang Latifah kongsikan sebentar tadi cukup menarik. Selain daripada cuti-cuti Subway, kita ada cuti-cuti China. Kedua-dua program ini, kalau anda bercadang nak melancong ke negara China ini, anda boleh menonton kedua-dua program ini untuk dapat tahu tips-tips pelancongan di Beijing, bagaimana nak menaiki subway, bagaimana untuk membayar ataupun membeli sesuatu barangan, makanan, bagaimana nak mencari makanan-makanan yang halal ataupun tempat-tempat yang Muslim friendly, ataupun bagaimana anda nak pergi ke provinsi yang berbeza dan juga bercuti di tempat tersebut. Macam-macam tips dan juga tempat-tempat menarik yang kami kongsikan di dalam kedua-dua program tersebut. Okey, macam saya cakap tadi, Latifah ni cukup terkenal sebenarnya sebab banyak videonya di TikTok viral, tapi salah satu ini viral dengan tontonan melebihi 685,000 tontonan di TikTok. Okey, dan ada dekat 1 juta dah. Iaitu satu video yang memperkenalkan kampung halamannya di Quanzhou, betul kan? Quanzhou itu di Fujian. Provinsi Fujian. Ya, Itu betul. di provinsi Fujian. Okey. Katanya video ini viral sebab tempat itu seakan-akan negeri Melaka di Malaysia. Mungkin Latifah boleh kongsikan mengenai Quanzhou ini. Boleh. Isi tahu tak sebenarnya berhubungan antara Malaysia dan Bandar Quanzhou sangat erat. Ramai orang Cina Malaysia mereka berasal dari Bandar Quanzhou dan juga ramai penduduk Quanzhou mereka ada pengalaman yang pernah tinggal di Malaysia. Dari segi bahasa, ramai orang Cina mereka pandai cakap bahasa Hokkien kan? Betul. Dan slang yang penduduk Quanzhou mereka gunakan ialah bahasa Hokkien. Okey. Jadi dalam bahasa Melayu juga ada banyak kata pinjaman dari bahasa Hokkien. Contohnya, tauhu, Oh, tauhu, tauge, 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 tauke, tauge macam bos. macam bos, laupan. Ya, betul. Okey. Dan misua, Oh, misua pun sama. mihun, dan kongsi dan lain-lain lah. Oh, sangat banyak sebenarnya. Ya. Tapi ada tak kata pinjaman yang dari bahasa Melayu ke bahasa Hokkien ni? Ada. Contohnya kopi, Okey, kopi, sabun, sabun, kari, kari, durian. durian. Ada. Oh, durian pun merupakan kata pinjaman. Ada. Okey, jadi apa yang menariknya yang ada di Quanzhou ini? Mungkin ialah ada sejarah-sejarahnya ke ataupun ada elemen-elemen bangunan ke atau sebagainya? Setelah orang Cina mereka balik ke bandar ini, mereka masih meninggalkan atap istiadat di Malaysia. Jadi mereka banyak membina rumah-rumah yang berunsur tradisional Melayu. Ada kaki lima, ada kedai yang menjual makanan Malaysia dan ada kedai yang menjual kuih-muih Melayu. Bahkan ada kedai yang menjual batik dan kebaya. Lantainya juga bercorak bunga. Sangat sama menarik. macam di Malaysia. Ya, sama macam di Melaka. Di Melaka, betul. Dan sebenarnya kalau anda mengikuti Latifah di TikTok, type sahaja Latifah Huang di TikTok memang sudah terkenal di seantero Malaysia. Okey, Latifah banyak kongsikan juga tempat-tempat yang ada di Quanzhou dan juga makanan. Latifah pernah makan makanan masakan Melayu di Quanzhou juga ke? Benar. Kan? Sambal udang, lepas tu Sate, dodol, kuih lapis dan banyak lagi. Dan banyak lagi. Jadi sejak saya kecil, saya pun sangat berminat kepada kebudayaan Malaysia. Saya pun selalu ditanya kenapa awak nak pilih bahasa Melayu sebagai jurusan. Dan jawapan sekarang saya boleh cakap jawapan ini sudah berada di dalam video yang saya buat pasal Quanzhou tu. Sebab saya dibesarkan di satu bandar yang mempunyai banyak elemen Malaysia. Jadi Latifah, saya rasa bukan saya sahaja tertanya-tanya tapi mesti ramai penonton nak tahu sebenarnya. Macam mana Latifah mendapat nama Latifah? Semasa saya masuk ke universiti dan mula belajar bahasa Melayu, cikgu saya bersedia beberapa nama Melayu dan saya ternampak satu nama iaitu Latifah. Saya rasa sangat comel dan saya pilih ini dan saya bertanya cikgu apa maksud nama ini dan dia cakap ini bermaksud cantik, sopan, comel. Jadi saya rasa itu sangat sesuai untuk saya. Sangat sesuai untuk Latifah. Yeah. Jadi sebab itu Latifah memilih nama Latifah.
Betul. Dan juga panggilan ringkas untuk Latifah ialah Bah. Pah. Memang sangat-sangat istimewa, dekat di hati rakyat Malaysia, dekat di hati bangsa Melayu. Itu dia perkongsian yang cukup unik daripada Pah pada hari ini. Jangan lupa ikut Latifah ini. Okey, kata carian dia Latifah Huang. Cari sahaja di TikTok. Okey, itu sahaja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Latifah kerana sudi bersama-sama dengan edisi Asia. Dalam episod kali ini kita akan berkongsi banyak lagi topik-topik menarik, okey, untuk anda penonton-penonton di Malaysia pastinya. Itu sahaja dalam episod pada kali ini. Ikuti kami dengan kata carian CGTN Malay di semua platform media sosial. Kita kembali ke rakan tugas di Kuala Lumpur. Silakan. Terima kasih Isa dan Pah. Cantik, comel dan apa lagi satu tu? Cantik, sopan, lembut. Sopan, lembut. Semua memang ada pada Latifah Huang. Latifah Huang Itu yang dia. sebentar tadi topiknya mengenai music video Hai China, rasai pesona budaya Cina. Memang banyak budaya Cina yang dapat dipertonjolkan dalam music video Hai China ini. Saya pernah ke sana, Cuenjo pada April dan memang sangat cantik. Tempat dia macam persis Melaka. Pergilah beramai-ramai ke sana. Nanti ada rancangan nak ke sana kan? Okey, baik, kita tutup tirai ASEAN petang ini pada ketika ini. Kita nak book tiket flight ke sana. Jom. Baik, saya Syahira Bahtiar. Dan saya Nazul Kifli. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Assalamualaikum. Sehingga bertemu lagi.